Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Tuan-tuan dan puan yang dikasihi oleh Allah Subhanahu wa taala, kita telah sampai pun seminggu yang pertama dalam bulan Ramadan. Saya doakan yang menonton video pada hari ini diberikan keberkatan, diberikan segala kemudahan untuk meneruskan kehidupan, khususnya untuk mendirikan amal ibadat yang kita semua akan lakukannya sepanjang bulan Ramadan yang berbaki ini. InsyaAllah pada hari ini kita akan teruskan sambungan daripada video semalam, yang mana kita telah sebut tentang siapakah Israel. Kemudian kita katakan Israel adalah nama Yaqub AS, dan mengikut Syekh Salah Al-Khalidi, Allah Subhanahu wa taala apabila menyebutkan Israel, Allah meletakkannya di tempat yang tinggi. Maksudnya Allah mengangkat nama Nabi Israel, Nabi Israel, kerana Nabi itu adalah gelaran yang diberikan oleh Allah, Subhanahu wa taala kepada Nabi Yaqub AS. Video berikutnya kita menyebut tentang Bani Israel, dan kita katakan bahawa Bani Israel ini adalah anak-anak kepada Nabi Yaqub. Dan dalam Al-Quran, apabila Allah Subhanahu wa taala menyebut tentang Bani Israel, dia membawa peringatan juga kepada kita semua, kerana banyak penyakit-penyakit ataupun masalah-masalah yang diceritakan dalam Al-Quran ini. Walaupun ia cerita tentang Bani Israel, tentang kaum Nabi Musa, kaum Nabi Isa, dan banyak lagi cerita-cerita yang lain, dia adalah berkaitan dengan kita semua. Sebab itulah Al-Quran ini diturunkan kepada kita, supaya kita membacanya dan mengambil pengajaran dari kisah-kisah yang telah disebut dalam Al-Quranul Karim, sama ada secara terperinci ataupun secara tidak terperinci. InsyaAllah dalam video pada hari ini kita akan menyentuh tentang siapakah Yahudi. Dan sebut sahaja Yahudi, ramai orang tahu apa maksud Yahudi. Kalau kita khususkan di Malaysia pula, Yahudi ini ada banyak lagi tafsiran dia. Kalau kita sebut perkataan dengan harga dan kita sebut Yahudi, terus terbayang dalam kepala kita harga dia melampau mahal sampai tak terbayang akal. Ni mesti harga Yahudi. Ataupun panggil orang Yahudi, suka menipu, mengkhianat dan sebagainya. Jadi perkataan Yahudi ni memang terkenal lah di Malaysia dan di seluruh dunia pun. Tapi apa yang saya ingin tekankan di sini, saya nak kongsi kepada anda bagaimana konteks Al-Quran apabila Allah Subhanahu wa taala sebut tentang Yahudi. Salah satu contoh ayat yang mana Allah Subhanahu wa taala sebut dalam Quran, wa qalatil yahudu wan nasara nahnu abna'ullah wa hibba'uh. Dan Yahudi berkata, termasuk juga Nasrani, mereka berkata kami ini adalah anak-anak Allah dan kami ini amat-amat disayangi. Ini adalah salah satu contoh yang mana Yahudi ini mereka bersifat angkuh, mereka bersifat sombong, dan mereka mengatakan bahawa kami ini adalah anak-anak Allah. Tetapi dalam ayat yang sama Allah tanya balik, kalau kamu ni anak-anak Allah, kenapa kamu ini diseksa? Kenapa kamu ini juga dihukum oleh Allah Subhanahu wa taala? Ini adalah salah satu contoh ayat sahaja yang mana Allah Ta'ala memberikan kita gambaran kata-kata Yahudi yang mana mereka ini angkuh dan mereka ini sombong dan mereka ini berasakan mereka ini selamanya tidak bersalah. Kerana apa? Kerana mereka ini adalah kekasih Allah, anak-anak Tuhan dan sebagainya. Tuan-tuan dan puan yang dikasihi oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala, sebelum saya masuk terus kepada perbincangan tentang konteks Al-Quran, bagaimana Al-Quran bercerita, bagaimana Al-Quran merungkai tentang Yahudi, saya ingin memberikan maklumat kepada anda semua kenapa Al-Quran banyak kali cerita tentang Yahudi, cerita tentang Bani Israel. Bukankah selain daripada mereka ini ada juga kaum-kaum yang lain? Contohnya kaum apa? Kaum Kanaan. Mereka ini yang antara yang pertama duduk di atas bumi Palestin sebelum datangnya Nabi Ibrahim. Kenapa Allah tak cerita tentang mereka? Contohnya kaum apa? Kaum Thamud. Allah cerita beberapa kali sahaja jika dibandingkan dengan Allah cerita tentang Yahudi dan juga Bani Israel. Begitu juga dengan empire-empire, kerajaan-kerajaan yang lain. Wallahu ta'ala alam. Allah lebih tahu hikmahnya kenapa Allah
banyak cerita tentang Yahudi dan juga Bani Israel. Tapi guru saya, Syekh Shalih Al-Khalidi, menggariskan beberapa sebab hikmah Allah banyak kali menceritakan tentang Bani Israel, Israel dan juga Yahudi. Pertamanya adalah kerana Allah Subhanahu Wa Taala tahu bahawa umat Muhammad, iaitu umat yang ada sekarang ni, umat Islam yang ada sekarang yang tengah hidup di atas muka bumi ini, mereka ini akan berhadapan dengan Bani Israel. Mereka ini akan berhadapan dengan orang-orang Yahudi. Mereka ini akan bermusuhan dengan orang Yahudi. Bukannya semua, tapi banyak dalam kalangan orang Yahudi ini akan bermusuh-musuhan dengan orang Islam, akan berperang dengan orang Islam. Daripada turunnya wahyu Allah Subhanahu Taala kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, daripada mulanya agama Islam sampailah ke hari kiamat, umat Islam akan berperang dengan orang-orang Yahudi. Jadi Allah Subhanahu Taala ceritakan dalam Al-Quran banyak kali kisah-kisah tentang Yahudi. Supaya apa? Supaya kita sedar, supaya kita tahu bahawa inilah hakikat umat Islam yang hidup di atas muka bumi kita ini. Kita akan banyak kali berhadapan dengan orang-orang Yahudi. Dan Allah Subhanahu Taala tahu perkara ini. Sebab itulah Allah ceritakan banyak kali tentang mereka. Yang keduanya adalah supaya apa? Supaya kita tidak menjadi seperti mereka. Umat Yahudi ketika dahulu, mereka ini adalah umat yang mana Allah SWT hantarkan kepada mereka para nabi. Allah hantarkan kepada mereka para rasul. Allah berikan kepada mereka kitab-kitab wahyu, kitab Zabur, kitab Injil, kitab Taurat. Tetapi apa yang mereka lakukan? Yaqtuluna anbiya'a bighairi haqq. Mereka membunuh para nabi mereka. Dan mereka meletakkan kitab-kitab wahyu ataupun wahyu-wahyu, syariat-syariat yang diturunkan oleh Allah kepada mereka, mereka letakkan di belakang. Mereka tidak menghiraukan, mereka menipu para nabi mereka. Bahkan mereka demand lagi kepada para nabi mereka supaya nak minta Allah, lan nu'minaka hatta narallaha jahra. Kami tidak akan beriman kepada kamu sampailah kami melihat Allah di depan mata kami. Nampak? Ini adalah tahap kesombongan dan keangkuhan mereka. Tetapi mereka ini adalah umat yang diberikan kitab, diberikan rasul, para nabi dan sebagainya. Kita ini tidak jauh berbeza dengan umat Bani Israel. Kita juga diberikan Nabi Muhammad SAW, Khatimul Anbiya, penutup kepada para nabi dan juga para rasul. Kita juga diberikan Al-Quran, seperti mana mereka diberikan Al-Taurat wal Injil, Taurat dan juga Injil. Jadi mesej yang ingin disampaikan adalah, kalaulah kita gagal untuk mengikuti sunnah Rasulullah SAW, perintah dan juga arahan yang dibawakan oleh Rasulullah SAW, kita tidak mengikut apa yang dibacakan ataupun apa yang diberikan kepada kita dalam Al-Quran, maka kita ini tiada beza dengan Bani Israel, kaum Yahudi yang disebutkan dalam Al-Quran. Mereka ini Allah hantarkan kepada mereka para rasul, Allah hantarkan kepada mereka para nabi, Allah berikan kepada mereka kitab-kitab wahyu, Zabur, Injil, Taurat. Tapi apa yang mereka lakukan? Mereka meninggalkan semua itu dan jadilah mereka sebagai apa? Sebagai kaum yang dilaknat. Ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Dalam surah Al-Fatihah kita menafsirkan, para ulama menafsirkan ghairil maghdub. Dalam ayat yang terakhir itu, ghairil maghdubi alaihim. Dan ya Allah, jadikanlah kami ini bukan dalam kalangan mereka yang kau marah. Ghairil maghdubi alaihim. Siapa yang Allah marah itu? Siapa yang Allah laknat itu? Orang-orang Yahudi. Jadi itu mesejnya, supaya kita tidak menjadi seperti mereka. Kalaulah kita menjadi seperti mereka, thumma qasat qulubukum min ba'di dzalika fahiya kal hijarah, maka hati kita akan menjadi keras, malah lebih keras lagi daripada batu. Jadi pengajaran-pengajaran ini, kisah-kisah tentang Bani Israel, Yahudi, bukanlah untuk mereka sebenarnya. Bukanlah untuk, apabila dia diceritakan Al-Quran, ia bukanlah untuk dikhususkan kepada mereka. Zaman mereka telah berlalu, mereka pun telah wafat, mereka pun telah mati kesemuanya. Tapi cerita ini, sebab apa dia cerita dalam Al-Quran? Inna nahnu nazzalna 'alaikal Quran.
kita turunkan kepada kamu Al-Quran. Jadi inilah sebab kenapa Allah Subhanahu Wa Taala ceritakan banyak kali tentang Yahudi, Bani Israel dan juga Israel. Tuan-tuan puan-puan yang dikasihi oleh Allah Subhanahu Wa Taala, apabila Allah sebut tentang Yahudi dalam Al-Quran, kita telah sebutkan sebelum ini bahawa Allah menggunakan konteks yang mana Allah menggunakan nada marah, laknat, amaran kepada kita semua supaya berhati-hati dengan mereka. Saya bagi contoh dalam ayat Al-Quran di mana Allah sebut tentang Allah menggunakan al-Yahud, iaitu orang-orang Yahudi. Contohnya, ma kana Ibrahimu Yahudiyan wala Nasraniya walakin kana hanifan muslima wa ma kana minal musyrikin. Surah Ali Imran. Allah menafikan Nabi Ibrahim itu Yahudi, dan Nabi Ibrahim juga bukan Nasrani, tetapi Nabi Ibrahim itu adalah agama kita semua. Tapi Nabi Ibrahim itu adalah agama umat Islam. Dalam ayat lain yang lebih keras daripada itu, wala tarda ankal yahud, dan Yahudi ini mereka tidak akan redha dengan kamu, walan nasara, dan begitu juga orang-orang Nasara, hatta tattabi'a millatahum, sampailah kamu mengikut agama mereka. Dan ayat yang lain, ya ayyuhallazina amanu la tattakhidhul yahuda wan nasara awliya, wahai orang-orang beriman, janganlah kamu mengambil orang Yahudi dan orang Nasara sebagai awliya, sebagai penolong-penolong kamu, sebagai pihak yang kamu memberikan kesetiaan dan juga kasih sayang. Dalam ayat yang lain Allah kata apa? Wa qalatil yahudu yadullahi maghlulah, dan berkata Yahudi itu bahawa tangan Allah ini kedekut. Dan peringatan Allah yang lagi, la tajidannas adawatan lil ladzina amal yahuda wal ladzina asyraku, dan kamu akan mendapati orang yang paling memusuhi kamu adalah orang Yahudi dan juga orang-orang musyrik. Dan ada lagi beberapa ayat yang mana Allah Ta'ala memberikan kepada kita gambaran betapa Yahudi ini, mereka ini betapa musuhnya mereka ini terhadap kita, berapa teruknya mereka ini terhadap agama Allah yang telah diturunkan kepada mereka dan juga nabi-nabi mereka. Saya tidak akan sebutkan semua ayat-ayat yang menyebut tentang Yahudi dan sirah ataupun teks ataupun pembinaan perkataan Yahudi dalam bahasa Arab yang disebut dalam Al-Quran. Ada yang Allah sebut hadu. Contohnya dalam Al-Quran, contohnya dalam Al-Quran Allah sebut innal ladzina amanu wal ladzina hadu was-sabiin minal ladzina hadu yuharrifuna al-kalima amma wadhi'i. Dan di antara orang Yahudi itu ada yang mereka mengubah-ubah, menyeleweng kitab-kitab yang kalimah ataupun kitab yang diturunkan kepada mereka. Wa minal ladzina hadu sama'una al-kadhib, dan di kalangan orang Yahudi itu mereka suka mendengar ataupun menyebarkan berita-berita yang palsu. Wa 'alal ladzina hadu, dan banyak lagi ayat-ayat Al-Quran yang mana Allah menyentuh tentang Yahudi. Dan anda, kalau anda mahu menyelami ayat-ayat ini, saya telah tuliskan semua ayat-ayat menyentuh tentang Yahudi. Anda boleh tunggukan, anda boleh nantikan buku yang kami akan terbitkan, iaitu insya-Allah bertajuk Kembara 30. Dan antara tajuk-tajuk yang kami akan tekankan dalam buku ini adalah bicara tentang Yahudi ini sendiri. Jadi anda boleh baca dan anda boleh perhatikan dan anda boleh berikan pendapat anda sekiranya ada. Tetapi sebagai kesimpulan dan juga ringkasan tentang Yahudi, Bani Israel dan Israel. Israel adalah nama Nabi Yaqub AS. Bani Israel adalah anak-anak dan juga keturunan Nabi Yaqub AS. Dalam kalangan mereka siapa? Nabi Yusuf, Yahya, Zakaria, Isa, Musa. Dan mereka ini, ada dalam kalangan mereka adalah orang yang beriman, dan ada kalangan mereka adalah orang-orang yang musyrik, orang-orang yang mensyirikkan Allah. Dan Yahudi pula, apabila Allah sebutkan dalam Al-Quran, kebanyakannya konteks yang digunakan adalah Allah melaknat mereka, Allah mencerca mereka disebabkan perkara-perkara maksiat yang mereka lakukan.
membunuh para nabi, mendustakan nabi mereka, meletakkan syariat Allah di belakang mereka, meninggalkan wahyu-wahyu yang dia telah diberikan kepada mereka melalui para nabi rasul yang diutuskan kepada mereka. Oleh sebab itu Allah menjadikan mereka ini, kalau mengikut teks yang disebut Al-Quran, sebagai ghairil maghdubi alaihim, sebagai kaum yang Allah marah kepada mereka, sebagai kaum yang Allah laknat kepada mereka. Jadi Allah menjadikan mereka ini sebagai kumpulan yang lain selain daripada Bani Israel. Dengan cara macam mana? Allah memberikan kepada mereka nama, iaitu Al-Yahud. Allah tidak lagi memanggil mereka sebagai Bani Israel. Nampak tak perbezaan di sini? Allah tidak lagi memanggil mereka Bani Israel, tapi Allah menjadikan mereka satu kumpulan lain, dan Allah memberikan nama khas kepada mereka, iaitu Al-Yahud, orang-orang Yahudi. Jadi ini cerita Yahudi dalam konteks Al-Quran. Kalau di luar konteks Al-Quran, lain pula. Okey, Yahudi ni adalah sebuah agama yang dianuti oleh orang-orang Yahudi lah, kan? Orang-orang Yahudi yang mana kebanyakannya mereka ini berada di Eropah, berada di Asia pun ada, berada di Amerika Syarikat pun ada, dan banyak lagi tempat-tempat yang berbeza. Dan hakikat ini telah disebut dalam Quran, wa qatta'nahum fil ardi umama, dan Allah memisah belah, dan Allah pisah-pisahkan mereka di seluruh dunia. Ala kulli hal, agama ini adalah agama yang dianuti oleh mereka. Dan antara syarat untuk penduduk ataupun pendatang haram Yahudi yang ingin duduk dekat negara haram Zionis, buat masa sekarang mereka mensyaratkan mereka ini beragama Yahudi. Tetapi apabila berlakunya perang antara Ukraine dan juga Rusia, mereka terima sahaja semua pelarian-pelarian yang beragama Yahudi tanpa mereka semak pun. Sebab apa? Sebab mereka memerlukan orang Yahudi yang duduk di atas bumi Palestin. Sebab apa? Sebab orang Islam yang duduk di atas muka bumi Palestin ini, mereka ni lebih ramai daripada orang-orang Yahudi. Orang-orang Islam yang berbangsa Palestin ini, mereka ni banyak melahirkan anak. Dan apabila mereka melahirkan anak pula, mereka ini kebanyakannya tidak keluar daripada bumi Palestin. Mereka kekal dalam tu. Sebab mereka tahu kalau mereka keluar, akan datang orang Yahudi untuk mengambil tempat mereka. Kalau orang Yahudi pula, mereka ini kurang melahirkan anak, dan mereka ini pula banyak keluar daripada negara haram Yahudi. Jadi mereka ni memang dah sangat sikit kalau dari segi demografinya, bilangan mereka sedikit. Jadi mereka perlukan orang untuk ganti kekosongan-kekosongan yang ada di bumi Palestin itu, sebabkan orang Palestin ramai dan sebagainya. Jadi mereka terpaksa ambil pelarian-pelarian daripada Ukraine. Dan ada kajian yang mengatakan bahawa orang Ukraine pun sebenarnya tak nak pun duduk dekat negara haram Zionis. Ada kajian yang mengatakan orang-orang Yahudi yang duduk dekat Ukraine, dia mereka tak nak pun duduk dekat negara haram Zionis, sebab tu negara perang dan sebagainya. Tapi disebabkan tengah berlaku perang dan ada opportunity, ada peluang untuk mereka duduk dekat Palestin dengan mudah dan sebagainya, maka mereka pergilah tu. Mereka terus pergi ke negara haram Zionis. Dan ini adalah usaha yang bagi negara haram Zionis sangat efektif lah, kalau untuk mengukuhkan kedudukan mereka di atas bumi Palestin. Sebab itu baru-baru ini kalau kita tengok, ketika tercetusnya perang Rusia dan Ukraine, kita lihat semakin rancak serangan-serangan yang berlaku di Baitul Maqdis, di Negev, di Naqab sebagai contoh kan. Sebab ada pendapat yang mengatakan bahawa mereka ini akan menjadikan beberapa tempat di Baitul Maqdis dan juga di Naqab sebagai tempat untuk pelarian-pelarian Yahudi yang datang daripada Ukraine. Sebab itu mereka tidak segan silu. Datangnya bulan Ramadan, satu Ramadan lagi mereka dah bunuh orang. Mereka dah tembak orang dekat Baitul Maqdis, dekat Babul Amud, dekat pekarangan dekat Masjid Al-Aqsa dan sebagainya. Sebab apa? Sebab mereka tahu dunia sekarang ni tengah sibuk tentang Rusia, Ukraine dan sebagainya. Dunia mungkin akan pejam mata sekejap apa yang berlaku di Palestin pada hari ini. Sebab tu mereka bersungguh-sungguh untuk bina settlement, untuk bina penempatan haram untuk orang-orang Yahudi. Dan mereka jangka pelarian-pelarian Yahudi daripada Ukraine ini akan mengisi kekosongan untuk orang Yahudi yang ada di atas muka bumi Palestin. Jadi ini sahaja perkongsian ringkas pada video kali ini.
Kita jumpa esok. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.